Selamat petang, salam sejahtera. Seperti yang saya sudah kongsikan semalam, ada dua perkara yang paling orang tak suka, bahkan ada tiga perkara paling tak suka orang dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang pertama ialah tentang lantikan ahli kabinet yang kalah dalam pilihan raya baru-baru ini, termasuk Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz yang dikatakan sebagai Menteri Kewangan gagal pada waktu dulu menurut penganalisis politik dan juga netizen. Selain daripada itu yang pertama yang orang mengamuk dalam kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kedua ialah pelantikan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri walaupun masih lagi mempunyai kes di mahkamah melibatkan penyalahgunaan wang, kuasa dan juga rasuah. Yang ketiga yang membuatkan netizen mengamuk, yang tak puas hati dengan kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim ialah lantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Kewangan walaupun beliau adalah Menteri ataupun Perdana Menteri. Ada ramai yang menulis, mereka kata, mana boleh seorang Perdana Menteri menjawat Menteri Kewangan, nanti akan ada risiko penyelewengan wang dan juga risiko berlaku ketirisan wang, kata mereka. Namun demikian, petang ini saya akan jelaskan kepada anda semua mengapa Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa mengambil portfolio jawatan Menteri Keuangan tersebut. Sebelum itu, saya mohon kiranya anda bantu saya untuk mengembangkan suara rakyat channel ini bagi menekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma, saudara-saudara sekalian. Sebenarnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Menteri Keuangan kerana mengambil kira keadaan luar biasa semasa. Nah, itu pendapat saya sebelum ini. Saya kata, memang tidak sesuai. Memang agak pelik kalau seorang Perdana Menteri juga memegang jawatan sebagai Menteri Keuangan. Itu dalam keadaan tertentu. Tetapi pada keadaan kali ini, yang mana ianya memerlukan kepintaran luar biasa untuk memulihkan ekonomi Malaysia, yang boleh kita anggap sebagai keadaan yang luar biasa, maka kita juga perlu mempunyai seorang pemimpin ekonomi keuangan, mempunyai seorang pemimpin yang melibatkan keuangan yang luar biasa juga. Siapa lagi kalau yang bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Kalau kamu tak setuju, cuba kamu beritahu siapa yang kamu mau letakkan sebagai Menteri Keuangan. Hanya satu dalam benak dan fikiran kamu, saya tahu kamu mau letakkan Rafizi Ramli. Tetapi Rafizi Ramli lebih sesuai dalam bentuk ekonomi. Nah, oleh sebab itulah, nak letak siapa pula? Takkan anda nak kata letak Zahid Hamidi pula? Itulah keadaan yang luar biasa. Saudara-saudara, senada dengan saya dan saya juga senada dengan beliau ialah Rafizi Ramli. Apabila Rafizi juga mengatakan Anwar sebagai Menteri Keuangan mengambil kira keadaan yang luar biasa sekarang ini. Menteri Ekonomi yang baru dilantik, yaitu Rafizi Ramli, menjelaskan pelantikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Keuangan adalah mengambil kira keadaan luar biasa semasa dan disifatkan sebagai sesuatu sesuai yang ketika ini. Kali pertama mengulas tindakan Perdana Menteri turut memegang jawatan Menteri Keuangan, Rafizi berkata, ini kerana tiada parti atau gabungan yang berjaya membentuk kerajaan selepas PRU15 yang lepas. Selain itu, dalam keadaan sekarang yang mana ekonomi berada pada situasi mencabar, yang turut berkehendakkan Perdana Menteri turut menjawat jawatan Menteri Keuangan tersebut. Bagaimanapun, Rafizi berkata, secara ideal baginya jawatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan patut dipisahkan dan beliau kekal dengan pendirian itu. Sebelum ini di dalam Twitter, dalam media massa, Rafizi Ramli dikecam, bahkan disuruh mengulas tentang keputusan Anwar Ibrahim menjawat jawatan sebagai Menteri Keuangan. Adakah, kata mereka, Rafizi Ramli sudah buat U-turn? Ada yang bertanya, adakah Rafizi Ramli sudah lupa tentang saranan dan juga kempen beliau?
Tapi hari ini Rafizi Ramli dengan sendiri dan beraninya mengatakan bahwa pendirian beliau tetap sama, yaitu dia mahu kalau jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan patut dipisahkan, kerana itulah yang paling ideal, kata Rafizi Ramli lagi. Namun demikian, oleh kerana keadaan semasa yang luar biasa, keputusan itu Perdana Menteri menjadi Menteri Kewangan sesuai buat masa sekarang, kata Rafizi Ramli lagi. Senang Perdana Menteri menjadi Menteri Kewangan supaya tidak timbul isu disebabkan gabungan parti yang berbeza, katanya pada sidang media pertama beliau masuk di pejabat di sini hari ini. Saya pun setuju dengan apa yang Rafizi Ramli katakan ini. Kalaulah Anwar Ibrahim tidak mengambil jawatan Menteri Kewangan ini, siapakah yang harus masuk dalam Menteri Kewangan itu? Adakah daripada UMNO? Kamu pasti lagi tidak setuju. Adakah daripada parti GPS? Lagilah kamu tidak setuju sebab itu bukan pemenang. JRS? Lagilah sebab bilangannya sedikit. Masuk Pulau Warisan? Bagaimana? Safi Afdal pun bilangannya sedikit. Nah, jadi sekarang ini siapa pilihan terbaik? Satu-satunya menurut Rafizi Ramli, dan saya setuju, lebih baik Anwar yang ambil supaya tidak ada pergaduhan di belakang hari. Jawatan paling besar, yang paling penting ini dipegang oleh Perdana Menteri sendiri, kata beliau lagi. Kerana tiada mana-mana parti yang memenangi dengan majoriti dalam pilihan raya baru-baru ini. Saudara-saudara yang saya kasih dan saya hormati sekalian, Rafizi juga berkata, keputusan Perdana Menteri mengambil portfolio Kementerian Kewangan adalah untuk tidak menimbulkan rasa tidak puas hati dalam mana-mana kalangan parti komponen. Kata Timbalan Presiden PKR itu lagi, sekiranya portfolio Kementerian Kewangan diberikan kepada salah seorang pemimpin dalam parti lain, ia boleh menimbulkan ancaman kepada mereka dan menimbulkan masalah dalam pentadbiran semasa, kata Rafizi Ramli lagi. Pada pandangan saya, itu satu keputusan yang sangat sukar setelah diambil kerana bila kita ada gabungan-gabungan yang masing-masing bentuk kerajaan, dan tentu setiap komponen parti mahu jawatan Menteri Kewangan itu berada di pihak mereka. Contoh, ada orang dari PH datang, ada orang dari PH jadi Menteri Kewangan, pun akan jadi masalah kepada BN. Kalau dari BN, ada masalah pada PH, kata beliau. Oleh kerana situasi luar biasa ketika ini, maka keputusan itu bagi saya sesuai buat masa sekarang. Itu senang Perdana Menteri jadi Menteri Kewangan supaya tidak timbul isu dalam gabungan berbeza dalam kerajaan, kata Rafizi lagi. Saya setuju dengan apa yang didedahkan oleh Rafizi Ramli ini. Mengapa Datuk Seri Anwar Ibrahim patut dan wajib menjawat jawatan Menteri Kewangan? Itulah jawapan dia. Jangan lupa kamu tinggalkan komen kamu dan bantu saya untuk tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma dan Anda dapat membantu saya melemparkan suara rakyat untuk seluruh rakyat Malaysia yang gemilang. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.